Assalamualaikum semua, selamat kembali ke Bulletin Gadget dan ini adalah rangkuman berita menarik minggu ini. YouTuber akan dikenakan potongan cukai sehingga 24%. Tempoh hari kita telah diberitakan bahawa YouTube akan mengenakan cukai 24% kepada pengkarya YouTube yang berada di luar Amerika Syarikat. Benda ni akan mula dikuatkuasakan oleh YouTube bermula pada Jun 2021 ini. Untuk makluman, Undang-Undang Amerika Syarikat memerlukan Google untuk mengumpul maklumat cukai dari semua YouTuber yang berada di luar negara itu dan seterusnya mengenakan potongan cukai bagi pendapatan yang dijana menerusi AdSense. Bagaimanapun, potongan cukai tersebut hanya akan dikenakan berdasarkan pendapatan yang diperoleh menerusi iklan dari penonton di Amerika Syarikat sahaja. Ini bermakna tiada potongan cukai yang akan dikenakan jika anda tidak mempunyai sebarang pendapatan dari penonton di sana. Berikutan itu, Google juga telah meminta semua pencipta kandungan di YouTube untuk menyediakan maklumat cukai pendapatan dengan segera di AdSense. Sekiranya maklumat cukai tidak diberikan sehingga 31 Mei 2021, Google mungkin akan membuat potongan cukai sebanyak 24% jumlah pendapatan yang diperoleh secara global. Kadar pemotongan cukai yang tepat akan ditentukan berdasarkan maklumat cukai yang diberikan kepada Google. Kadar pemotongan ini boleh dilihat melalui Manage Tax Info di AdSense Payment setelah borang dihantar. Untuk maklumat yang lebih lanjut, korang boleh pergi ke YouTube Help. Poco F3 sudah terima sirim, pelancaran semakin hampir. Peminat Poco di Malaysia mungkin tak perlu menunggu masa yang lama lagi kerana Poco F3 sudah menerima pengesahan sirim dan ini bermakna pelancarannya semakin hampir. Melihat pada pangkalan data sirim, nombor model telefon ini adalah sama yang terdapat di IMDA Singapura iaitu M2012K11AG. So, bezanya pada sirim ni, dia dah meletakkan nama Poco F3 kat dalam kurungan. So, kita boleh tahu nombor model tu memang adalah milik Poco F3. Untuk spesifikasi, tak perlu diulas dengan banyak kerana Poco F3 hanyalah sebuah telefon yang dijenamakan dari Redmi K40 yang dilancarkan di China baru-baru ini. Mengenai Redmi K40, seperti yang kita tahu, dia dijana chip Snapdragon 870 dengan konfigurasi memori sehingga 12GB RAM dan storan 256GB. Jadi, dengan kehadiran Poco F3, adakah peminat akan kembali melaungkan baik beli Poco kerana boleh dikatakan Redmi K40 ni dekat China dijual dengan harga yang agak murah jugalah. U-Mobile perkenal pelan jalur lebar Wi-Fi dengan harga promosi serendah RM44. Selama PKP ni berlangsung, anda mungkin banyak menghabiskan masa kat rumah dan mula menjedari internet mobile korang tak cukup, Wi-Fi rumah sedia ada pun tak laju, dan untuk menambah penawaran sedia ada, U-Mobile datang dengan plan baru iaitu Ultra Unlimited Wireless Broadband. Ia tampil dengan 4 plan yang ditawarkan iaitu WB48 untuk study, WB68 untuk work, WB88 work and play dan WB128 max. Buat pengetahuan anda, data tanpa had ini adalah mengikut aplikasi berdasarkan pelan yang dilanggan iaitu pembelajaran seperti Zoom dan Google Meet, produktiviti, aplikasi Microsoft Office 365, permainan dan keseronokan seperti Shopee, Lazada, Mobile Legends, COD Mobile dan Free Fire. Tambahan lagi, kesemua pelan tersebut bebas kontrak dan pelanggan hanya perlu memasukkan kad SIM ke dalam modem. Untuk modem, pelanggan mempunyai pilihan sama ada membelinya sendiri atau dapatkan daripada U-Mobile dengan harga RM299. Di samping itu, U-Mobile turut menawarkan diskaun 50% kepada pelanggan U-Mobile yang layak untuk bayaran selama 24 bulan bagi plan WB88. Ini menjadikan langganan yang perlu dibayar hanyalah RM44 untuk sepanjang tempoh 2 tahun. Dan untuk makluman korang, promosi yang dijalankan U-Mobile ini hanya dijalankan dalam tempoh masa yang terhad sahaja. So, kalau korang boleh berminat, korang boleh dapatkan maklumat lebih lanjut di U-Mobile. Xiaomi disenarai hitam Amerika Syarikat kerana anugerah yang diterima oleh pengasas. Seperti yang kita tahu, pada Januari lalu, Xiaomi telah disenarai hitam dari pelaburan oleh Amerika Syarikat. Alasan sekatan tersebut dikatakan berikutan Xiaomi terlibat dengan ketenteraan komunis China yang beroperasi langsung atau secara tidak langsung di Amerika. Bagaimanapun, pihak Xiaomi telah mengeluarkan kenyataan yang menafikan syarikat mereka dimiliki oleh ketenteraan China. Kini, laporan terbaru mendakwa sekatan tersebut adalah berikutan anugerah yang diterima oleh pengasas Xiaomi.
Lei Jun yang juga merupakan CEO Xiaomi telah menerima anugerah bagi Outstanding Builder of Socialism with Chinese Characteristic daripada Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat China pada tahun 2019. Jadi anugerah yang diterima ditambah pula teknologi yang Xiaomi akan bangunkan macam 5G, AI membuatkan Amerika mengambil keputusan untuk melakukan sekatan perdagangan ke atas syarikat tersebut. Asus ROG Phone 5 diumumkan. Dah berbulan-bulan dibualkan, akhirnya Asus lancarkan gaming phone diorang iaitu Asus ROG Phone 5. Dan untuk pengetahuan korang, ROG Phone 5 ni ada 3 variant. Yang pertama sekali adalah ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro dan yang paling tinggi sekali adalah ROG Phone 5 Ultimate. Dari segi chip pemprosesan, ketiga-tiganya menggunakan chip yang sama iaitu Snapdragon 888. Selain itu, ketiga-tiga beradik ni juga ada kongsi saiz skrin yang sama iaitu 6.78 inci Full HD Plus dengan sokongan kadar segar semula 144Hz. Pada bahagian kamera, terdapat 3 tetapan kamera yang terdiri daripada 64MP kamera utama dengan sensor IMX686, 13MP sudut lebar dan 5MP makro. Kamera hadapan pula hadir dengan sensor 24MP. Dari segi tawaran, ROG Phone 5 kini tidak lagi hadir dengan alat penyejuk Aeroactive Cooler 5 yang mana ia hanya akan datang pada varian Pro dan Ultimate sahaja. Untuk ROG Phone 5, korang akan ditawarkan dengan RAM 8GB dan 128GB storan. Dan satu lagi combination adalah 16GB dengan 256GB storan. Masing-masing akan dijual pada harga RM2,999 dan RM3,799. Pre-order untuk ROG Phone 5 dah dimulakan sejak 11 Mac yang lepas dan ia akan berakhir pada 25 Mac. Yang mana kalau korang pre-order ROG Phone 5, korang akan dapat kunai Gamepad 3 yang bernilai RM499. Bagi dua lagi varian iaitu Pro dengan Ultimate, ia akan mula dijual pada bulan Mei hadapan yang mana masing-masing akan diletakkan pada nilai RM4,499 dan Ultimate RM4,999. iPhone 13 mungkin akan dilengkapi bateri lebih besar. Isu bateri dalam kalangan pengguna iPhone sering diperdebatkan tak kira dari kalangan pengguna iPhone sendiri maupun Android. Manakala tidak, sejak dahulu lagi iPhone masih menggunakan bateri yang boleh dikatakan tak berapa relevan berbanding pasaran Android yang sudah mencapai kapasiti bateri 7000 mAh. Terbaru, penganalisis terkenal Min Chi Kuo berpendapat Apple mungkin akan akur untuk memuatkan bateri lebih besar pada barisan iPhone 13 pada tahun ini. Tambah beliau, bagi merealisasikannya, beberapa rekaan perlu diperbarui bagi memastikan bateri berkapasiti besar dapat dimuatkan. Jadi, jika perkara ini benar, iPhone 13 mungkin akan menerima jangkahayat bateri yang lebih baik berbanding model-model terdahulu. Jadi, itu saja berita pada minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.